وأصحابه كل شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ولا حول. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan perbincangan kitab Penawar Bagi Hati muka surat 60 70 75. Bab yang keempat pada menyatakan sabar. Bawah lagi. Daripada bawah, baris yang keenam. Telah menghimpun Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian yang sabar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharaini amin. Telah berkata lagi musannif, telah menghimpun oleh Allah Ta'ala akan beberapa perkara bagi sekalian orang yang sabar yang tiada menghimpun ia akan dia bagi yang lain daripada mereka itu orang yang sabar. Allah Ta'ala tak himpunkan beberapa kurniaan, beberapa limpahan, beberapa pemberian sebagaimana Allah Ta'ala bagi pada orang yang sabar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut sebelum ini yang menjadi dalil kepada kelebihan sifat sabar. Allah Ta'ala sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar ni Allah Ta'ala bagi pahala tanpa hisab. Tidak ada kira-kira. Itu lebih orang sabar. Eja mudah sod ba ro. Sebut mudah sabar. Kalau jauh wak sabar. Wak sabar. Wak sabaria, wak sabaria. Tapi nak melaksanakan sabar. Masya Allah. Lebih berat daripada tarik steam roll. Tarik steam roll berat. Sabar ni lebih berat daripada tu lagi. Kalau seorang pun tak berapa nak sabar, dua lagi lah. Apatah lagi tiga. Astaghfirullahaladzim kalau empat.
Era Fazira pun cerai. Banyak datin yang cerai. Datin-datin tak lena tidur. Tidak. Pasal tak sabar. Pasal tak sabar. Kurang. Mungkin tak kata sabar. Kurang. Mungkin dah lama dah tu bersabar. Ya, dah lama. Tapi kalau lepaskan lafaz tolak tu dalam keadaan masih lagi boleh menangis lagi tu, maknanya masih ada harapan lah tu. Buat apa yang cepat sangat? Tu bagi pandangan peribadi saya. Dia minta, Ustaz, dia cabar saya untuk ceraikan dia. Iyalah, kita kena pandailah orang lelaki-lelaki. Dia tengah panas. Kita kena pandailah kawal suasana. Kan? Kenapa Muhammad Ali itu jadi legenda petinju? Kan? Kenapa? Mana ada yang 2 round, 3 round habis? Mat Tyson ni ialah. Lepas tu dia tak jadi legenda. Muhammad Ali ni jadi legenda. Pasal apa? Ketahanan dia. Ketahanan dia. Bukan tumbukan saja power. Tetapi ketahanan kena tumbuk tu boleh. Tapi kesannya ialah, kesannya sekarang. Tapi nak ceritanya kehebatan dia pada ketahanan. Mat Tyson tak tahan kena tumbuk. Dia tumbuk orang, digigit telinga orang boleh lah. Tapi dia belum tentu boleh tahan apabila ditumbuk bertubi-tubi. Ni sabar, orang sabar tu dia tahan kena tumbuk. Tahan kena uji. Tahan kena cabar. Pasal yang cabar tu perempuan. Janganlah sahut cabaran dia. Kalau sahut cabaran dia, Anda bukan seorang pahlawan, Anda bukan seorang panglima. Dia sebut dalam hadis Nabi. Nabi sebut kehebatan seseorang laki-laki itu bukan menumpaskan lawan. Tetapi kehebatan seorang laki-laki itu ialah boleh kawal emosi dia ketika dicabar. Relax. Cabar, senyum. Ceraikan saya. Cerai. Nantilah dulu nak cerai-cerai. Cuba pisah dulu. Betul nak cerai? Okey, pisah dulu. Duduk dulu nanti. Cuba duduk asing-asing dulu. Anak ada berapa orang? 4 orang. Cuba bagi. Sana 2, sini 2. Abang buat balik 2. Adik jaga 2. Okey. Jangan lepas lagi. Cuba. Tengok sebulan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Nanti dia telefon. Dia kata, I bukan rindu you. I rindu anak I. Nantilah tu kursus rumah tangga nantilah. Nak cerita bab sabar. Panjanglah pengalaman tu. 10 tahun. Ya. Jadi kalau orang marah-marah, ya. Isteri I dah minta, dah cabar 10 kali dah. Saya kata, saya setahun 60 kali dia minta. Tu baru seorang. Yang pertama, yang kedua tu belum yang kira yang pertama, belum kira yang ketiga, belum kira yang keempat. Baru yang kedua sekali setahun 60 kali lebih. Tapi 9 tahun anak ada 6. Tengok taktik. Yang minta cerai 60 kali itu, setahun 60 kali itu. Tapi rahsia habis ini je lah. Jangan rakam. Rakam juga. Dia rupa-rupanya orang perempuan ni bila dia mengandung, dia punya apa? Dipanggil? Hormon dia tak stabil. Jadi kita jangan cepat. Kalau lahir aja jatuh talak satu. Janganlah macam tu. Nak sangat, jangan ikut geram. Nak cerai, betul nak cerai? Okey, lahirkan anak dulu, nanti kita bincang kemudian bab cerai. Lahirkan dulu anak.
Pas seorang. Sampai anak 6, tak jadi apa-apa pun. Tak lepas lagi pun, satu pun tak lagi saya. Tapi minta setahun 60 kali. Dia ketika mengandung. Mak saya cerita memang ada orang perempuan bila dia mengandung, jangankan hormon dia tu tak stabil, bau suami pun ada yang tak boleh. Dia muntah bau suami. Allahu Akbar. Itulah seorang. Jadi kalau muntah, alhamdulillah tak apalah, abang tak payah balik. Kan? Mujur baru lah. Habis bau kita muntah, nak balik buat apa? Baik, nak cerita ni bab sabar ni ya. Tapi bukan dayus, lain. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Dayus, suami yang dayus tidak masuk syurga. Beza antara dayus dengan sabar. Sabar ni tetap kita bagi tahu, tetap kita nasihat, tetap kita betulkan, tetap kita bimbing. Itu sabar. Bukan senyap, takut, itu dayus. Membiarkan isteri dalam maksiat. Dayus, didik dia, bimbing dia, bawa dia kepada agama. Baik, sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan bagi orang yang sabar itu beberapa kurniaan yang tidak dibagi, tidak dihimpunkan kepada orang yang sabar ni beberapa perkara, dan Allah Ta'ala tak kurniakan pada orang lain. Hanya bagi orang yang sabar dihimpunkan beberapa kurniaan, beberapa kebaikan. Baik, seperti mengampuni dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosa, dan rahmat, kasih sayang Allah. Orang yang sabar Allah Ta'ala ampunkan dosa. Sabar. Banyak kenikmatan dia, banyak kemanisan dia. Sabar. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Habis. Biarlah. Baik. Dan jadi ikutan. Jadi pemimpin. Tak akan jadi pemimpin kalau orang itu tak sabar. Sebab dia kena tes dari awal. Orang nak jadi pemimpin ni, nak jadi ikutan orang, orang nak jadi ramai pengikutnya, dia kena sabar. Itu jadi ikutan, jadi pemimpin. Paling kurang pimpin rumah tangga tu. Pimpin isteri. Iswan, istu, isteri, iswa, pimpin. Pimpin kepada agama. Kalau satu pun tak terpimpin, macam mana nak pimpin dua? Kan? Jadi kena sabar dengan yang satu, barulah naik makom pimpin dua keluarga. Kemudian naik lagi pimpin anak-anak, pimpin cucu-cucu, pimpin cicit-cicit. Lepas tu pemikiran lain-lain ya, pemikiran lain-lain. Ada seorang sahabat saya ya. Isteri dia meninggal. Kemudian saya tawarkan, kahwinlah dengan janda yang anak ramai, ada anak 7. Ditanya saya, mana satu calon yang baik, calon yang sesuai. Saya kata ambillah yang anak ramai tu. Dia kaya. Oh, serabut dia kata. Oh, lain, pemikiran lain. Kalau bagi saya, carilah. Kalau ada ruang, yang ada kosong-kosong ni, ya ambil cari. Yang nombor 2 cari yang anak 5, yang nombor 3 cari yang anak 7, yang nombor 4 cari yang anak 8. Dah berapa dah? 8, 7, 15, campur 5, 20, campur yang sulung. Ada 5, 25 anak. Oh, Masya Allah. Besar keluarga. Tak mampu Ustaz. Rezeki Allah Ta'ala tu bukan rezeki bapa tu dibagi pada anak-anak. Kan? Tapi itulah nak kena yakin ya tak? Nak kena yakin.
Kucing setahun berapa kali beranak? Setahun 3 kali beranak. Sekali beranak 3 ekor, 5 ekor, 3 ekor, 5 ekor. Ada suami dia tunggu? Tinggal yang tu je. Mana suami dia tunggu? Tawakal kucing lebih. Malu. Saya lah malu dengan kucing. Tapi jangan ikut pula ada satu kiai di Indonesia, isterinya 10. Rumahnya, biliknya ada 127 bilik. Itu jangan ikut, itu melampau. Pendapat itu tidak boleh dipakai. Pasal dia baca caranya, waw itu jamak. Masna wa thulatha 2 campur 3, 5. Wa ruba' campur 4, 9. Fawahidah 1 lagi tambah. Jadi 10. Kaedah tu tak kena. Itu tidak muktamad. Tak ada. Orang tak buat. Rasulullah hanya 4. Mula-mula memang Rasulullah kahwin 9. Ada yang kata 8. Tapi kemudian bila turun ayat 4 sahaja. Jangan. Orang Malaysia tak ada. Orang Indonesia wallahu alam. Dipanggil kiai tu wallahu alam. Itu biar kiai-kiai sana yang selesaikan. Kita di Malaysia ni ya, banyak benda yang nak selesaikan lagi. Kan? Air pun kena catu. Sebelum terlupa, besok insya-Allah di Dataran Kemerdekaan, anjuran MAPIS dan pejabat Esko Selangor, kita akan buat sembahyang istisqa. Besok pukul 9 di Dataran Kemerdekaan. Ya. Datang beramai-ramai. Yang bukan yang lapang, lapangkan. Kalau tanya yang lapang memang semua tak lapang. Ya, lapangkan insya-Allah. Anjuran MAPIS ya, dan pejabat Esko. Kita buat solat istisqa di Padang Kemerdekaan. Kalau ada yang ada kucing, bawa kucing. Yang dekat-dekat ni ada kambing, bawa kambing. Ya, bawa binatang-binatang. Tapi mana ada lah piara binatang. Tak apa, saya bawa macam-macam binatang ada. Tapi sifat dia. Tapi bentuk manusia. Jadi macam-macam. Tu saya punya bas. Saya punya bas macam bahtera Nabi Nuh. InsyaAllah. Mewakili. Jadi ada yang tak ada mak, ada yang tak ada bapa, ada yang ni macam-macam, bawa. Nak bawa binatang tak boleh. Jadi kita bawa pelajar yang macam-macam latar belakang. Yang berliku-liku. Itu menggantikan. Sebab mereka ni ya, sebahagiannya ada yang cacat, ada yang mental, ada yang lemau, ada yang lembab, apa semua. InsyaAllah moga-moga mereka ni doanya makbul. Kita ni banyak maksiat, banyak dosa. Ya. Saya akan bawa 3 bas, pelajar saya 3 bas. Baik. Besok pagi insya-Allah. Tapi kalau malam ni hujan lebat, tak payah. Kalau malam ni hujan lebat, tak payah. Tapi kalau malam ni tak hujan, insya-Allah jadi besok pagi. Baik. Sabar dan mohon pertolongan. Dan pertolongan yakni pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-157. Artinya bermula mereka itu yakni sekalian orang yang sabar itu, atas mereka itu keampunan dari Tuhan mereka itu dan nikmat. Dan mereka itu juga yang mendapat petunjuk kepada jalan yang betul. Dalam ayat ini adanya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan petunjuk.
Ayat yang lain, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang ini pertolongan Allah. Wasbiru, sabarlah oleh kamu, kerana bahawasanya Allah Ta'ala serta sekalian orang yang sabar. Artinya menolong ia Allah dan memelihara ia Allah akan mereka itu orang yang sabar. Cari pertolongan dengan kesabaran. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mohonlah pertolongan dengan kesabaran. Tarik pertolongan Allah Ta'ala dengan sabar. Tarik pertolongan Allah Ta'ala dengan sabar. Mungkin boleh kongsikan bersama. 2 minggu lepas, seorang pelajar telefon saya, bekas pelajar. Dia telefon saya. Kata, Assalamualaikum Ustaz, ya saya. Boleh tak saya datang? Kenapa tak boleh datang? Boleh. Saya pelajar Ustaz tahun 2007 saya berhenti. Dah berapa tahun? 7 tahun Betul? Dah 7 tahun dia berhenti. Saya kata datang. Saya nak datang minta rotan. Dah 7 tahun dah. Nak rotan apa pula? 7 tahun lepas saya curi tasbih. Di kedai koperasi, saya masa tu tak mengaku. Jadi saya nak datang, nak minta hukum. Saya kata datang. Ustaz akan rotan, 5 rotan. Jadi kebetulan masa dia datang saya tak ada. Wakil saya rotan. Rotan, 5 rotan, kemudian dibagi RM50. Kalau tahu 10 rotan bagi dia 100. Dah rotan 5 kali, dia bagi RM50. Tasbih itu dibayar dengan harga RM50. Dah 7 tahun lepas. Saya rasa macam ya tak ya, ya tak ya. Masya Allah. Ini pertolongan. Pertolongan Allah. Tarik nusrah daripada Allah Ta'ala. Sabar. Kena curi, kena apa, kena pecah koperasi. Sabar. Tarik 7 tahun. Nusrah tu Allah Ta'ala bagi. Budak tu berubah. Dah 7 tahun. Masa keluar tu dulu tak tahu tak jadi orang lagi. Sekarang dah 7 tahun baru jadi orang. Baru meresap. Saya kata kenapa kau nak mengaku dah 7 tahun dah. Kau minta halal pun tak apa dah. Tak boleh Ustaz. Saya terasa tak tenang. Ni nusrah Allah Ta'ala. Boleh sekolah-sekolah hari ini boleh? Sekolah-sekolah hari ini boleh? Saya bukan nak berbangga kerana saya, tidak. Tapi saya berbangga dengan pendidikan Islam. Dengan cara Islam. Itu yang saya nak sebut ni, nak kongsikan dan saya nak bangga. Bukan perbuatan saya, tak ada. Tapi dengan cara agama. Ni duk sibuk Kasim Ahmad anti hadis. Ni ada yang lebih lagi daripada tu, anti hadis dan Quran pun ada. Kan satu surat berkeliling ni diulang balik, diperangatkan balik. Tahun 2005 ke 2007 lebih kurangnya itulah. Masa tu ya, Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran buat surat berkeliling ya, bagi ruang mana-mana mak bapak kalau ada anaknya yang kena paksa, anak perempuannya kena paksa, cikgu-cikgu paksa pakai tudung, boleh dakwa. Boleh buat aduan di kementerian. Ini bukan lawanan hadis saja ni, ini lawan Quran dan hadis. Sebelum Kasim Ahmad, ni dulu ni. Patut disumbat dulu.
Patut didakwa dulu kerana menghina agama. Tapi sampai sekarang lepas, tak ada apa-apa. Tak ada kenapa apa. Duk sibuk kasih Muhammad. Anak bekas Perdana Menteri. Kenal? Hishamuddin. Takut apa sebut? Ada surat keliling dia tahun 2000. Ini sekarang masih diguna pakai ni. Saya ceramah di satu sekolah, ceramah Maulid Rasul. Budak perempuannya pakai selendang. Pakai selendang. Saya kata, cikgu ni ceramah ni, saya nak sebut apa ni? Budak-budak tu tak pakai tudung. Ustaz, di sini tak boleh paksa. Mak bapak dah telefon ke sekolah, jangan paksa anakku pakai tudung. Saya ceramah kat depan, rupanya ada cikgunya juga pakai selendang macam tu. Allahu Akbar, saya kata. Jadi saya tak ceramah sentuh tentang aurat, tapi saya buka soalan. Jadi ada budak yang tanya tentang aurat, barulah saya bagi peluang. Pasal ditanya. Masa nak sebut, cikgu tu ada sebelah. Takut jatuh maruah di depan pelajar-pelajar. Tiba-tiba ada pelajar perempuan yang sebahagian yang pakai tudung tanya apa itu bagaimana aurat orang perempuan. Saya bagi. Lantaklah kau. Astaghfirullahaladzim. Itu dah langgar Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Tapi kenapa tidak didakwa? Dalam Quran disebut, wahai orang perempuan-perempuan yang beriman, labuhkanlah tudung-tudung kamu. Tak tahulah, takut puak-puak ni tak faham, dia kata tu labuhkan tudung, bukan suruh pakai tudung. Ni puak-puak ni dipaham macam tu. Pasal dalam Quran boleh kata ada ayat yang mengharamkan daging babi dan bangkai, dia kata yang haramnya daging, lemak tak apa. Ni orang hari ni yang suka mempersoalkan Al-Quran pun dipersoalkan. Jadi ulama-ulama kena sabar. Kena sabar dalam memperkatakan kebenaran. Sebut kata kulil haqqa lau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Ni yang tak hujan ni. Dalam kitab hadis 40, antara maksiat yang menyebabkan kemarau ialah orang tak bayar zakat. Terima kita orang Selangor kalau tak bayar zakat? Terima tak? Terima? Ramai dah zakat banyak dah, 360 juta. Bukan orang Selangor. Sekarang 500 juta. Kalau saya tak terima, saya tak bayar zakat. Ramai yang bayar zakat. Nabi kenapa kemarau juga? Kenapa? Tak sampailah tu. Orang dah bayar zakat banyak. Antara penyebab kemarau, orang tak bayar zakat. Tapi kita di Selangor, zakat banyak dah bayar. Di mana silapnya? Asal besok dah semai istisqa. Panas sikit. Bagi ramai-ramai yang sudah datang. Itu menunjukkan bahawasanya tak telus. Bukan saya kata, bukti dah ada. Ciri-cirinya dah ada. Kalau betul-betul telus, 7 tahun dah tak ada orang, dah asnaf dah tak ada, dah 7 tahun je. Dah berapa puluh tahun. Kenapa masih lagi ramai asnaf? Sepatutnya yang asnaf hanya tinggal fi sabilillah. Pasal dia terus fi sabilillah ni asnaf. Adapun asnaf pakai miskin, dah tak ada dah. Dan asnaf fi sabilillah pun boleh habis. Kalau satu madrasah dibagi 1 juta. Satu madrasah 1 juta. 100 juta ni untuk 100 madrasah setahun. Setahun ni 100 madrasah dapat 1 juta. Dia buat modal, dia beli tanah buat modal. Dah tahun depan dah tak payah bagi. Cukup yang tu. Dia pusing hasilnya untuk bayar gaji guru-guru dan anak-anak. Tahun ni 100 habis.
100 madrasah. 100 madrasah, bukan 10, 100. 100 juta, 100 juta. Kalau ada 500 juta, cukup 100 juta untuk fisabilillah. Tahun depan 100 madrasah lagi. Satu madrasah 1 juta. Dan madrasah yang belum dah keluar zakat pula. Dia dah bagi zakat pula. Lebih 5 tahun tidak 500 madrasah. Habis semua dah tak payah dah. Nak zakat lagi tak? Tak dah. Semua dah cukup fisabilillah tu dah cukup dah. Tu pusing. Dan yang 100, yang 200 tadi madrasah bagi zakat pula hasil. Bagi pula sumbangan. Habis tak? Habis. Sekolah agama naik, sekolah agama meningkat, sekolah agama makin maju. Tak tahulah, saya ni bodoh kira-kira. Tapi rasanya bagi pandangan saya kalau lah begitu. Ini apa yang kami rasa. Rasanya selesai masalah. Betul? Siapa tak setuju lepas ni boleh bincang. Janganlah bagi 50,000. Bagi 50,000 habis. Buat tampal itu, tampal ini, habis. Tak sempat nak beli tanah. Cuba satu mahat hafiz bagi. Okey, beli tanah. Buat hasil, tanam sawit, hasil. Pusing, buat perniagaan. Macam Tuan Guru Nik Abdul Aziz bagi pondok, yayasan pondok Berhad 1 juta buat modal. Dah sekali bagi. Dari dulu sampai sekarang. Dah cukup. Sekali je bagi. Buat persatuan. Beli bangunan. Disewakan. Itulah buat pusing. Buat modal balik. Buat modal balik. Dah sekali je bagi 1 juta. Banyak-banyak pondok tu. Bukan satu pondok 1 juta. Banyak-banyak pondok bagi 1 juta. Okey. Sekarang masih lagi hidup. Di Pasir Tumbuh tu. Dia punya pusat dia. Pondok Berhad. Di antara sebab tak turun hujan, di antara ialah kerana masalah zakat tak selesai. Elok esok tu. Ya. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang baca khutbah tu elok sebut. Ya. Sempena solat istisqa esok. Baik. Tapi di Selangor pun, ya, nak macam mana? Selain kalau yang lain pun selesai, kilang kepada punca maksiat ada di Selangor. Kilang kepada punca maksiat. Ibu maksiat. Tepi jalan besar tu, arak. Kilang dia dekat Selangor. Dekat Shah Alam. Kelang ke Shah Alam? Dah 2 dah? Oh. Bila dah 2, masjid-masjid kena cover. Masjid-masjid kena cover. Surau-surau kena cover. Banyakkan majlis ilmu, majlis zikir. Kalau tak seimbang, ni akan berlaku. Sebab setiap tin tu dia akan menjadi majlis maksiat. Majlis maksiat setiap tin. Satu hari berapa tin tu? Majlis ilmu ni mengkifarat majlis-majlis maksiat. Kita duk buat majlis ilmu, yang sana duk hantar buat majlis maksiat. Sebotol tu satu majlis maksiat, sebotol satu majlis. Dah berapa botol? Satu hari berapa botol? Ratus ribu botol. Tin. Tak tercover. Tak terkifarat. Sebab tu ulama-ulama kena bercakap. Ni ulama-ulama tak bagi bercakap. Yang ulama yang sepatut bercakap pun tak berani cakap. Yang sepatutnya bercakap.
yang sepatutnya keluar fatwa. Ni sebenarnya dia turun bala ni, cakaplah. Orang tengah tunggu-tunggu tu, mana fatwanya? Sebut keluar. Tak ada. Tak tahulah kalau saya tak dengar. Ada? Patut sempena ni lah, patut dia bercakap. Kurangkan maksiat. Kembalilah kepada Allah. Ini merupakan bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tak turunkan hujan. Sebab Allah Ta'ala janji dalam hadits kursi, kalaulah orang tua-tua dah tidak berada di surau-surau dan di masjid-masjid, maka langit akan menjadi besi. Tidak akan turun hujan walaupun setitik. Tapi hari ini masih ramai, banyak surau-surau, banyak orang tua-tua. Maknanya ada lagi masalahnya yang belum selesai. Baik. Kita cakap kat surau-surau je. Patutnya kalau dia cakap tu, cakaplah dalam surat khabar, cakap di TV, cakap. Bagi ruang, cakap. Dalam majlis-majlis yang ada orang besar-besar tu cakap. As-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Ada kebenaran tapi dia tak tahu, diam je. Setan bisu. Yelah, ustaz tak ada jawatan, bolehlah cakap macam tu. Yelah, sementara saya tak ada jawatan, saya cakapnya. Kalau ada jawatan, saya akan bercakap lagi. Cara saya lain. Moga-moga. Amin. Kan? Tapi saya ingat, ya, dalam hadis, dalam Mawaiz Badi'ah, kitab Mawaiz Badi'ah, karangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, Syekh Kuala, seorang wali daripada Aceh. Saya suka ulang benda ni untuk ingatan pada diri saya. Disebut dalam kitab tu, 3 perkara kalau tak dijaga oleh alim ulama termasuk, maka ilmunya tidak akan manfaat. 3 perkara. Walaupun dia hafal 1000 kitab. Saya tak hafal ni kitab ni. Baca je boleh. Ni kalau hafal 1000 kitab sekalipun, ilmunya tidak manfaat. Kalau tak jaga 3 perkara. Pertama, kalau tidak zuhud dengan dunia. Boleh ambil dunia sekadar hajat. Maknanya dunia hanya di tangan tetapi tidak di hati. Tak salah kaya, tak salah mewah, tetapi bukan matlamat. Ada, sila. Tanya orang rumah, hari ni lauk apa? Hari ni lauk ayam Belanda, alhamdulillah. Hari ni lauk apa? Kambing, alhamdulillah. Hari ni ikan kembung, alhamdulillah. Hari ni gereh bulu ayam, alhamdulillah. Tahu gereh bulu ayam? Ikan kering bulu ayam, alhamdulillah. Hari ni telur masin, alhamdulillah. Semua itu contoh makan, dan begitulah yang lain-lain. Alhamdulillah, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, tidak menyakiti orang dengan tiada sebenar. Maknanya kalau kerana kebenaran boleh sakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain melainkan kerana yang sebenar. Jadi kalau ada orang berasa hati pasal kena tegur, pasal kena nasihat, pasal kena cegah, pasal kena marah kerana melakukan perkara yang tidak betul, itu perkara yang disuruh. Tetapi jangan menyakiti orang lain dalam perkara yang tidak disuruh. Menghukum pelajar, ini perkara disuruh.
Jalan. Di Pondok Bustan Arifin, saya sembahyang, depan saya senapang paintball. Macam saya pergi, macam duduk ke Afghanistan. Lepas sembahyangnya, standby belakang. Mana yang tidur, piu, kena tu. Oh, seorang kena, yang lain, wah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakit tak? Sakit, tapi ini perkara yang disuruh dalam agama. Cek siapa yang tak sembahyang. Bagi tahu, semua pelajar minta naik sebelum azan. Qomat 5 minit selepas azan. Siapa masbuk 3 das. 170 orang yang masbuk cuma seorang. Alhamdulillah. Lepas azan terus 5 minit qomat. Waktu subuh. Sebelum azan, alhamdulillah, pegang Quran. Seorang kena, saya semua pegang Quran sebelum sembahyang. Alhamdulillah, banyak membantu. Jangan takut tu Ustaz. Iya, biar mula-mula takut. Tapi insya-Allah mula-mula takut, lama-lama dia akan rasa nikmat. Ni menyakiti yang sebenar, tak apa. Sebab tu jangan terkejut. Kalau besok masuk surat khabar, seorang penjaga mendakwa, seorang mudir telah mendera pelajar dia. Jangan terkejut. Kalau nama Ustaz Ansari naik, jangan terkejut. Saya dah bersedia. Pasal takut ada yang terlepas. Terlepas macam mana? Saya dah bagi tahu, datang sini hukuman ni rotan, ni hukuman, ni apa semua. Saya takut ada yang terlepas, ya, sebab saya dah tak sempat. Penerimaan pelajar saya dah tak sempat, mungkin ada yang terlepas, mak bapak kemudian akan dakwa saya. Sila. Lepas tu jangan terkejut. Jangan pula sini kan boykot saya pula. Ni ustaz pengganas. Tak ada, saya dah sebut awal-awal. Di pondok itu adalah negara saya. Negara saya laksana hudud. Pondok Bustan Arifin. Kelantan baru bincang-bincang, tengok pergi ziarah Brunei, tengok emas apa duit siling dah keluar. Bukan saya minta duit siling, tak ada. Nak ceritanya barakatin minas sama' wal ard, keluar keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, jangan menyakiti dengan perkara yang tidak sebenar dan yang tidak disuruh. Tetapi dalam perkara yang disuruh, kena buat, kena sakiti. Dan yang ketiga, payah sikit nak sebut yang ketiga, tapi kena sebut. Yang ketiga, jangan berkawan dengan raja-raja. Direct, buka muka surat 70, kitab Mawaiz Al-Badi'ah, karangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Saya ini baca kitab lama, tak lama sangat tu, dalam 40 tahun 50 tahun ya kitab. Jangan berkawan, ulama jangan berkawan dengan raja-raja, kerana raja-raja bukan kawannya para ulama. Habis siapa nak nasihat raja-raja? Jangan salah faham. Raja-raja yang mendekati ulama. Ulama kena tunggu. Bukan ulama yang dicari raja-raja. No. Raja datang tanya ulama, apa hukumnya begini, apa hukumnya ini. Bukan ulama, apa hukumnya macam ni. Ulama yang tanya raja, dia boleh sebut tak ni? Terbalik. Raja-raja bukan sahabat ulama, bukan kawan ulama. Tetapi raja-rajalah yang kena cari ulama untuk bersahabat dan dengar nasihat. Terang dan jelas. Tak percaya, buka muka surat 70 kitab Mawaiz Al-Badi'ah, karangan seorang wali Allah, Syekh Kuala.
Wal-iyazubillah, saya takut. Walaupun hafal 1000 kitab, 3 perkara ni tak jaga, ilmunya tidak manfaat. Ilmunya tidak manfaat. Tapi kalau pemimpin tak nak dekat dengan ulama, masa tu kena ubah. Ulama yang jadi pemimpin. Ulama yang kena jadi pemimpin. Kalau pemimpin tak nak dengar nasihat para ulama. Baik. Lepas ni baca kitab tu boleh. Ke dah baca dah kitab Majlis Mimah? Dah ngaji ya? Ni sikit lagi ni. Nak tamatkan cepat. Ngaji kita Adi Muhimmah. Oh, Masya Allah. Dan dia boleh tengok dalam hadis kursi. Himpunan hadis kursi itu, tengok. Ada. Kata-kata ni ada. InsyaAllah kita tamatkan kitab ni, kita baca kitab hadis Muhimmah pula lah. Banyak rahsia-rahsia dalam tu. Ya? InsyaAllah. Baik. Dan firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Artinya, dan menjadikan oleh kami akan setengah daripada mereka itu akan beberapa ikutan yang menunjuki mereka itu dengan perintah kami, bukan perbantah kami itu, dengan perintah kami. Tatkala sabar oleh mereka itu. Siapa yang pegang kitab? Itu bukan dengan perbantah kami, dengan perintah kami. Tatkala sabar oleh mereka itu. Maknanya orang-orang yang sabar ni Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai pemimpin, ikutan orang yang menunjukkan jalan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipimpin oleh orang yang baik-baik apabila kita sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. InsyaAllah sabar. Moga-moga dapat memimpin yang lagi baik. Amin. Yang ada pun dah baik, tapi moga-moga ditambah lagi yang lebih baik, yang terbaik. Kan? Tak ada lepas tu, ada lagi, insyaAllah. Sabar. Sabar tu maknanya terus berjuang, istiqamah, terus berjuang. Bukan sabar maknanya tak lawan, sabar dalam keadaan melawan. Gitu. Sabar je lah, tak payah pergi, sabar je. Sabar tu kena pergi. Gimana? Sate kajang. Pergi, jangan tak pergi. Nyate. Tolong, bantu. Cukuplah tu kan isyarat sate kajang. Okey. Faham? Doa, insya-Allah. Kalau sekarang ni sebut sate kajang pun tak faham lagi. Terang dan jelas dulu kini selamanya lah tu. Baik. Dan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya saja disempurnakan akan sekalian orang yang sabar, akan pahala mereka itu dengan ketiadaan dikira-kira. Tak ada hisab, tidak ada kira-kira. Allah Ta'ala akan bagi pahala orang yang sabar. Pasal bukan mudah.
Sesungguhnya telah menyebut Allah Ta'ala akan sabar di dalam Quran lebih daripada 70 tempat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi sabri ala ma takrahu khair. Artinya ada pada sabar atas barang yang kau benci itu kebajikan. Artinya ada pada sabar atas barang yang kau benci, barang yang kau tak suka, barang yang kau tak mau, tetapi berlaku juga pada engkau, maka engkau sabar. Ada padanya kebajikan, terus kebajikan. Lagi banyak perkara yang kau tak suka berlaku pada engkau, lagi banyaklah kebajikan. Habis? Habis? Apa habis? Dah tak ada apa. Makin suka. Orang kutuk, alhamdulillah. Orang marah, alhamdulillah. Isteri baikot, alhamdulillah. Sabar di atas perkara yang kita benci. Adanya kebajikan. Lagi banyak datang, lagilah alhamdulillah. Lagi jadi kebajikan. Dari segenap penjuru. Oh, Masya Allah. Isteri yang ni marah. Anak murid buat hal. Yang ni pecah rumah. Alhamdulillah. Dengar telefon pun dah dapat pahala. Kan? Isteri marah-marah. Alhamdulillah, pahala. Ya sini, halo, assalamualaikum. Tak jawab, boykot. Alhamdulillah, pahala lagi. Pahala lagi. Oh, Masya Allah. Dah, persepsi dia dah habis. Habis. Lagi banyak. Oh, ni datang. Ada sahabat-sahabat yang marah pasal kan, bawa tarekat. Ya, alhamdulillah. Silalah, tak ada masalah. Ada orang sebut tarekat Naqsyabandi itulah yang sesat. Kita tanya balik, sesat tang mana? Di mana sesatnya? Janganlah sebut-sebut sesat aja. Kat mana sesatnya? Tang mana? Tarekat Naqsyabandi ini ialah tarekat zikir sir dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Sebut Allah sesat. Yang menyanyi itu tak sesat. Dalam Quran sebut, banyakkanlah sebut nama Allah, perbanyakkan sebut nama Allah, perbanyakkan sebut nama Allah. Al-Quran suruh. Sesat. Ini ujian hari ini. Nak bawa benda agama. Zikir sir, Rasulullah ajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Zikir jahar, Rasulullah ajar kepada Sayyidina Ali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sesat? Apa yang sesat? Bergoyang. Goyang. Kalau goyang ni sesat, suruh pokok tu berhenti bergoyang. Pokok berzikir. Stop dia. Jangan bagi bergoyang. Masya Allah. Hari ini mudah sangat. Ada dalam Facebook apa semua sibuk. Oh, macam-macam dia kutuk. Tarekat-tarekat sesat. Masya Allah. Jangan pukul rata. Datang, tanya. Tak faham, tanya. Jangan pukul rata.
Baik. Jadi yang berzikir pula yang sesat, yang tak berzikir sesat. Yang tak berzikir tak sesat. Kalau dia salah sebut berzikir disebut berzakar, itu sesat. Dia baca silap, berzikir dengan keras, dia berzakar dengan keras. Jaga baris tu, jangan main-main. Orang sebut zikir keras, dia pula lain pula bunyi. Yang tu sesat. Salah bubu baris. Itu boleh bawa sesat, ajaran sesat. Baik. Maaflah baru ni saya tak sempat bawa menantu kiai saya untuk datang berceramah di sini. Dia datang cuma seminggu. Jadi saya tak sempat nak bawa. Kami pun ngam-ngam tamat satu kitab. Kitab tu 2 juzuk. Tapi kami tamat ngam-ngam 1 juzuk tamat. Yang juzuk kedua tak tamat lagi. Jadi ngam-ngam maknanya masanya tu terlampau sempit. Jadi tak sempat nak bagi tahu dan tak sempat nak bawa. InsyaAllah lain kali. Baik. Ini nak ceritanya. Ada pada sabar atas barang yang kau benci itu kebajikan. Dan sabda Nabi Isa alaihi salam, bahawasanya kamu tiada mendapat kamu akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Dua ayat ni. Ni kata siapa ni? Ni kata Nabi Isa alaihi salam. Apa yang kita cari? Cari. Dia akan dapat dengan sabar. Dia akan dapat capai dengan sabar. Lepas tu saya cari guru saya. Saya nak mencari guru untuk membimbing kerohanian, untuk membimbing hati, untuk membimbing roh dengan sabar. Alhamdulillah dapat. Tapi bukan sikit-sikit punya sabau. Saya diamanahkan jadi mudir, pengetua. Ada guru saya yang tak setuju dengan saya. Kata SU, pecat je lah Ustaz. Tak, jangan pecat. Dia protes saya. Kenapa Ustaz ambil budak-budak masalah? Orang kena jaga imej pondok. Ni budak-budak ni semua jadi merosakkan imej pondok. Kalau semua madrasah nak jaga imej, tak apalah. Kita mengalah. Pondok Bustan Arifin, dia tak jaga imej. Saya rasa saya tak di sisi Allah Ta'ala takkan jatuh imej pondok dengan menerima pelajar-pelajar yang istimewa. Ini keyakinan saya. Pasal sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar pernah menyembah berhala. Sayyidina Umar pernah bunuh anak perempuan dia. Sayyidina Ali yang Islam daripada kecil. Jadi di mana sunnahnya kalau kita terima? Oh, ni dah bekas. Ni tak boleh, ni pencuri, ni penyamun, perompak. Oh no. Jaga imej. Tidak sunnah. Saya tak salahkan mana-mana sekolah yang tapis pelajar. Saya tak salahkan. Bukan bermakna saya tolak. Tapi bagi saya, biarlah saya mengalah. Kami mengalah. Kalau semua nak terima yang baik-baik, semua terima yang pandai-pandai. Ada mak bapak yang telefon, Ustaz, anak saya ni tak tahu apa-apa. Saya kata tak tahu apa-apa, itulah datang pondok. Kalau dah tahu apa-apa, saya suruh mengajar. Apa syaratnya Ustaz? Tak ada syarat. Syaratnya orang. Walaupun dia tak tahu apa-apa. Iya, sila. Cuba 41 hari. Cukup senang. Yasir wala tu'asir. Mudahkanlah, jangan payahkan. Walaupun anak saya ini bukan degil sikit, degil banyak. Ya, sila. Datang.
Cuba 41 hari. Kalau sanggup 41 hari, boleh duduk 41 hari. Okey. Sahabat. Kalau lari, kemudian mak bapak kata, "Dahlah ustaz, anak saya lah lari tak sanggup." Okey, tak sanggup tak apalah. Bagi saya selagi penjaga kata sanggup, sila. Ustaz, anak saya lari. Tak apa, relax dulu. Biar dia tidur kat rumah. Sehari 2, bagi dia makan. Malam esok bagi tahu. Kalau dia tengah tidur, bagi tahu. Kami akan ambil. Senang. Apa masalah? Tak payah pening-pening. Bagi duit minyak je. Cukup dengan duit makan. Dah. Saya ambil pelajar di Terengganu. Di Terengganu, Besut, Ulu Berang. Saya suruh pelajar saya ambil. Sampai ke Marang, Pahang, lari lagi. Kata nak buang air. Tiba dua lari. Saya kata telefon budak telefon. Ustaz, budaknya lari ustaz. Tak apa, relax. Kau pergi balik, nanti sampai rumah, kau pergi balik rumah. Alhamdulillah, budaknya alhamdulillah. 2 orang. Yang satu alhamdulillah, sekarang dah ada kat Mekah, pergi dengan abang dia. Dia nak niat buat umrah, baru ni dia sampai Mekah, dia telefon saya. Ustaz, saya dah sampai kat Mekah. Orang lain mungkin, ada apa sampai Mekah? Tak, bagi saya yang menghadapi anak yang seperti ini dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, dengan pengorbanan kami, itu baru seorang. Betapa nikmatnya. Sebab tu saya bagi tahu orang yang komplain saya tu, engkau anggap pelajar-pelajar ni apa? Dia kata kita anggap pelajar lah, kalau pelajar dah buat salah, buang. Engkau anggap pelajar, saya anggap anak. Kalau anak buat salah, buang. Kalau dia lari, nak balik ke rumah, tak terima. Oh, tak boleh ustaz, ini macam tak boleh. Okey, kalau tak boleh, kau duduk sini, biar saya yang cuti dulu. Saya bercuti. Kau duduk sini, kau tengok, cubalah kau gunakanlah pendekatan kau. Ya, bagaimana pendekatan ustaz, macam mana caranya, sila. Saya dah 9 tahun, cara saya begini. Kalau rasa tak setuju, cuba gunakan pendekatan. Saya cuti 2 minggu. Saya yang undur. Bukan undur, cuti 2 minggu. Sila. Akhirnya dia pun giling kepala, ustaz. Tak sanggup ustaz, tak sanggup. Dah, kalau dah tak sanggup macam mana? Sekarang macam mana? Nak duduk terus ke ataupun nak suruh saya keluar ke macam mana? Dia kata, kalau kita setakat ini je lah ustaz, saya tak sesuai. Okey, silalah. Tak ada masalah. Saya balas dengan baik walaupun dia marah-marah saya. Ni apa ustaz sebut hudud apa ni? Hudud 100 rotan. Ya, itu kalau kita ada kuasa. Sekarang kita gunakan takzir. Ustaz, salah ni ustaz. Ini sebut hudud, salah. Kau tak cukup kitab, saya ada kitab lagi ni. Oh, apa saya yang kau panas pula? Kan dalam hudud tu ada takzir. Takkan saya nak potong tangan anak-anak ni yang mencuri. Cukuplah saya dengan rotan, letak tangan atas meja, saya rotan. Itu sebagai takzir. Kalau saya potong tangan dia orang ni, kita tak ada kuasa. Mana yang mampu lah. Tunggulah nanti, tunggu Kelantan mulakan hudud. Saya bawa lah budak yang mencuri pergi Kelantan, biar dia potong tangan. Setakat ni belum lagi. Tu letak atas meja tu pun, tangan rotan tu pun, alhamdulillah. Nampak dah ada dah kesan-kesannya. Itu takzir dipanggil. Kita belum ada kuasa, tak boleh. Setakat mana yang kita mampu. Alhamdulillah. Jadi saya beritahu ada SU saya kata, pecat je lah ustaz orang ni. Tak, biar. Kalau kita pecat dia, dia akan buat tempat lain. Dia ada ilmu, dia buat tempat lain, orang tak akan hormat dia. Biar. Dia akan keluar cara baik, nanti dia akan fikir balik. Alhamdulillah, selamat. Jadi saya pun selamat, dia pun selamat, di tempat lain dia fikir. Alhamdulillah. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kalau kita sabar, kita akan dapat apa yang kita nak.
Saya tak nak apa-apa. Saya cuma nak guru yang membimbing saya. Dalam 2 minggu saya cuti tu, saya berjalan, dapat petunjuk. Alhamdulillah, jumpa dengan guru yang membimbing saya. Saya kata, kenapalah saya ni? Tak, saya fikir tak macam orang lain fikir. Orang lain fikir lain, saya fikir lain. Saya fikir budak-budak ni ada kebajikan. Orang fikir, ustaz-ustaz saya fikir tak ada kebajikan. Jadi saya ni tak betul ke? Rupanya dia pun. Tak, itulah yang sebenarnya. Itu dia. Nah, nak ceritanya, kata Nabi Isa alaihissalam, bahawasanya kamu tiada mendapat, kamu akan barang yang kamu kasih, apa yang kamu nak, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Apa yang kita nak? Kena sabar. Ini orang dulu-dulu, orang santri-santri yang puasa, mutih, apa semua ni dalilnya. Dia nak dapat ilmu, dia nak dapat memahami ilmu, dia puasa, dia mutih, dia qiyamul lail. Ni dalil. Puasa mutih tu. Ni di antaranya. Di antaranya banyak lagi dalil yang lain. Ini di antaranya. Sabar. Sabar tak makan, puasa. Dahlah puasa mutih pula tu. Makan tempe dengan nasi putih, kepal-kepal. Jadi kita yang tak mampu, jangan tuduh orang sesat. Kita tak dapat apa yang mereka dapat. Sebab itu, maaf sebut, ulama-ulama di Indonesia, kiai-kiai dia terbuka. Kadang-kadang kita baca tak berapa nak nampak kepahaman dia tinggi. Jadi saya cadangkan pada bapa-bapa yang ada internet, ya, semualah boleh katakan ada, buka Jagat Aras TV. Jagat Aras TV, cari ceramah Kiai Asep, Doktor, Profesor Asep Osman. Kupasan tasawufnya tinggi. Bukan saja kiai, dia juga merupakan pensyarah di universiti, profesor, doktor. Nanti kalau Ustaz Ansori aja, alah Ustaz aja kan. Yang ini kiai lagi profesor. Buka Jagat Aras TV, cari kupasan tentang kalimah la ilaha illallah. Peranan kalimah la ilaha illallah. Buka, cari. Bapak-bapak tengok, buka sendiri, ya. Jagat Aras, JAGAT, Jagat Aras, ARASY, Patu TV. InsyaAllah di situ ada ceramah-ceramah. Yang datang baru ni menantu kiai, namanya Pak Yai Dadang. Dalam tu pun ada Pak Yai Dadang. Orangnya muda-muda. Juara pidato imam muda. Jadi memang sedap. Sebab tu yang saya tak bagi tempat lain. Pasal tak cukup tempat saya pun. Sebab dia ceramah, dia semangat. Saya demam, tombang. Saya tu kan driver dia. Tombang, demam. Dia masih kuat. Oh. Saya drivernya demam. Hari last. Hari Rabu tu dah tombang. Di hari Rabu tu masih kuat lagi. Malam Rabu tu masih lagi kuat. Ini orang-orang ya, yang menjadi khadim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khadim dakwah Islam. Baik, dan sabda Nabi Isa alaihi salam bahawasanya kamu tiada mendapat, kamu akan barang yang kamu kasih, melainkan dengan sabar kamu atas barang yang kamu benci. Persepsi benci itu kita kena ubah. Persepsi itu, insya-Allah kita akan jadi sanggup, jadi tahan dengan benda-benda yang kita benci itu. Asalnya kita benci, tapi jadi nikmat, jadi nikmat. Tak ada benci, tak ada marah. Isteri kau tak marah? Tak ada apa-apa.
Relax, lagi tenang. Kan? Balik ke tak balik ke langsung dia tak tanya. Nak balik pun boleh, tak balik pun tak apa. Lagi sonang. Senang hati. Lagi apa lagi? Orang kutuk-kutuk, orang kutuk-kutuk tak luak pun. Telinga ada, hidung ada, misai janggut semua cukup. Selai bulu pun tak. Dengan dia maki-maki, dengan dia kata-kata, tak luruh, tak ada. Tak luak. Kan sakit hati. Janganlah hati itu sakit. Kalau sempit, sakitlah benda tu nak masuk. Cuba hati tu lapang. Dung. Laut lapang. Jatuh helikopter pun. Dung. Tak apa-apa. Kapal Titanic jatuh. Boom. Laut tu luas. Kalau jatuh kapal Titanic yang besar pun. Ada luak? Tak ada. Kalau hati kita lapang. Apa pun yang mendarat. Tenang. Tidak ada masalah. Sebab itu, lapangkanlah hati. Lapangkan dada. Lapangkan fikiran. Buka minda kita. Orang kutuk-kutuk. Alhamdulillah. Orang marah-marah. Alhamdulillah. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 peringkat. 3 peringkat atau 3 tingkat. Sabar itu ada 3 tingkat. Kita duk sabar yang mana? Dah rasa berat sangat dah. Duk sabar yang mana? Wallahu a'lam. Ada yang nak tanya? Ada yang nak tambah? Ke ada yang nak bantah? Salam. Anak perempuan dia. Ini dalam kisah kan ada. Satu kisah. Ya. Wallahu a'lam. Tapi kisah itu masyhur. InsyaAllah. Tapi kisah itu untuk guru saya sebut. Masa saya di Syria pun untuk guru saya sebut. Hari ini memang ada yang menidak-nidakkan maklumat-maklumat ini. Wallahu a'lam. Tapi maklumat itu daripada guru-guru saya masa saya belajar di Syria. Dikisahkan satu ketika Sayyidina Umar menangis dan satu ketika Sayyidina Umar ketawa. Apabila ditanya kenapa dia ketawa, dan Syekh Nuruddin mana sebut, Syekh Nuruddin Merbuak Al-Banjari pun ada ceritakan kisah ini. Saya berguru dengan Syekh Nuruddin Merbuak Al-Banjari, saya akan tanya Syekh Nuruddin itu ya. Syekh Nuruddin pun ada cerita. Ketika dia meriwayatkan hadis, dia ada cerita kisahnya, ya. Untuk guru saya pun ada cerita. Satu ketika dia menangis dan satu ketika dia bersedih. Dan satu ketika lagi dia ketawa. Ketika ditanya kenapa kau ketawa Sayyidina Umar? Aku teringat masa ketika aku dalam jahiliyah. Aku buat patung daripada tamar. Lalu aku ketika aku musafir dipatahkan satu-satu. Kupatahkan satu-satu. Hingga habis buah tamar itu. Habis kenapa kau menangis? Aku menangis kerana aku teringat semasa jahiliyah. Aku telah membunuh anak perempuanku. Hidup-hidup. Di zaman jahiliyah sebelum Islam. Jadi saya ambil kisah ni daripada guru saya. Jadi kalau ada yang tak setuju ke apa semua, nanti kita tanya saya dan saya akan tanya guru saya balik. Itu je. Kisah ni kita ambil pengiktibaran, ambil pengajaran yang baiknya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi beberapa persoalan. Tapi bagi saya, ada lagi. Ada persoalan apa lagi? Tentang ummi. Ni pun ada orang pertikai. Kenapa selawat ummi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Dia kata ni pun diada-adakan. Mana pula Nabi ummi pula?
Terpulanglah siapa yang berani nak nafi, sila. Tapi dalam kitab sirah memang jelas Nabi itu ummi pasal bukan dia tak cerdik, dia tak belajar. Kalau dia belajar, dia cerdik. Dalam keadaan dia ummi begitu sekalipun, ada orang yang tak percaya dengan Al-Quran. Dia kata Nabi buat Al-Quran itu. Ada orang telefon saya. Saya belajar dengan guru-guru saya amanah dengan guru-guru saya menyampaikan apa yang daripada guru saya. Al-Ummi di situ merupakan satu kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu perkara yang dia ada-adakan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.